Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihin lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jadi alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung balik perbincangan muzakarah Kitab Misbahul Munir yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Jadi pada hari ini kita di hujung, di akhir kitab, iaitulah pada perbincangan kuliah yang 6. Jadi asas untuk menjaga agama ni 6 perkara yang kita bincang, yang mana Allah Ta'ala memberi hukum supaya keenam-enam tu terjaga. Yang pertama iaitulah menjaga agama kita. Itu maklum, kita bincanglah tu. Menjaga agama iaitulah kita tak boleh buat perkara-perkara yang membatalkan akan agama. Dengan membatal tu sama ada dengan perkataan, perbuatan dan i'tiqad yang tak betul. Itu kita bincang dah. Kemudian di samping itu disebut hari itu ni wajib kita ni bersatu padu memegang akan Islam, iaitulah Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan banyak lagi lah daripada sudut pemerintahan. Kita kena jaga negara kita. Diharamkan kita ni memutuskan hubungan silaturahim. Itu semua kita dah bincang. Kemudian perkara yang kedua, wajib menjaga nafsun, iaitulah nyawa. Menjaga diri, iaitulah menjaga nyawa, tu pun kita bincang lah. Yang ketiga, memelihara akal. Jadi Allah Ta'ala meletakkan hukum untuk menjaga perkara-perkara ni, untuk menjaga agama. Kalau murtad, apa hukum dia? Kemudian apabila membunuh seseorang, apa hukum dia? Membunuh dengan sebab, membunuh dengan tidak ada sebab, atau dia pecahan-pecahan hukum dia di dalam bab yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan jinayat. Dan yang ketiga, menjaga akal. Kalau merosakkan akal, apa hukum dia? Kalau minum arak, apa hukum dia? Itu dia ada hukum-hukum di dalam agama kita Islam. Kemudian yang keempat, menjaga nasab, keturunan. La taqrabu zina, jangan hampiri zina, atau Allah larang. Maka untuk menjaga nasab, Islam menghalalkan pernikahan. Rukun nikah tu 5, maklum, lelaki perempuan, ijab qabul, wali dan saksi. Itu orang panggil menjaga nasab.
Di samping yang keempatnya nasab, yakni keturunan, maka wajib kita memelihara keturunan kita. Maka wajib atas mukallaf memeliharakan nasab dengan bahawa menjauhi ia seorang mukallaf daripada mengerjakan perkara yang merosakkan nasab. Dan kerana inilah, kerana memelihara nasab, Islam dia suruh kita ni menjaga nasab, diharamkan berzina dengan sekeras-kerasnya sekeras-kerasnya larangan, dan diharamkan pula pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang ajnabi. Lelaki dan perempuan yang ajnabi, yakni yang halal nikah. Dia yang haram nikah ni dua. Yang pertama nasab. Mak tak boleh menikah dengan anak, kak tak boleh menikah dengan adik. Mak menekan, tak boleh menikah dengan anak menekan. Jadi nasab ni dia ada usul, furu', kemudian dia ada usul dan furu'. Tu semua tak boleh kahwin. Tok kita, tok nek kita tu usul atas. Furu', mak menekan kita, seumpamanya. Habis. Jadi dia ada yang wahsyi. Tu boleh. Seperti sepupu, dua pupu, tu boleh. Maka haram ni dia ada dua. Haram nasab secara mutlak, dan yang kedua haram dengan sebab muqayyad. Hak tak boleh menikah tu haram hak mutlak. Seperti nasab pada pihak usul, hak atas. Seperti tok nek, tu usul. Mak, tu semua tak boleh. Kemudian hak bawah, adik, abang, lepas tu mak menekan, pak menekan, tu furu'. Tu semua tu haram mutlak. Kemudian kalau haram mukhayyad, dia sah nikah. Macam mana? Orang tak Islam, kita Islam ni haram nikah dengan dia. Haram mukhayyad, kait dengan sebab kafir, kita tak boleh nikah. Tapi kalau dia masuk Islam, halal. Hak tu ajnabi. Haram dengan sebab kait ni haram sementara. Kalau dia masuk Islam, sah kita kahwin. Itu orang panggil haram mukhayyad. Contoh dia lagi, seperti kak ipar, itu haram mukhayyad. Haram selagi mana kita menikah dengan adik dia. Kalau adik dia mati, halal kita kahwin dengan dia. Itu ajnabi. Itu orang panggil haram dengan sebab muqayyad. Tiap-tiap haram yang muqayyad ni batal layak sembahyang kita. Batal layak sembahyang. Habis itu. Kan dalam batal wudu, perkara yang batal wudu, sentuh kulit lelaki perempuan yang halal dinikah. Batal yang sembahyang. Maknanya yang haram dinikah tak batal. Macam mak, itu haram mutlak. Seperti kak, itu haram mutlak. Adapun yang haram muqayyad, macam orang tak Islam tadi, haram nikah dengan sebab dia kafir. Tapi kalau dia Islam, sah kita menikah. Itu batal layak sembahyang. Batal layak sembahyang kita. Itu wajib kita menjaga nasab, iaitulah diharamkan kita berzina. La taqrabu zina. Kemudian daripada sebab itulah diharamkan pergaulan di antara lelaki dan perempuan
yang ajnabi, yang asing, yang sah kita nikah. Jadi kita tak boleh bercampur gaul di antara lelaki dan perempuan yang halal dinikah. Begitu juga anak musafir. Kita kena ada, kalau perempuan tu dia ada peneman dia. Kalau tak diizinkan dalam Islam untuk menjaga kehormatan dan seumpamanya, daripada berlaku perkara yang tidak diingini. Dan diharamkan pula mendedah aurat perempuan di hadapan lelaki. Itu untuk menjaga. Orang perempuan tak boleh dedah aurat kepada lelaki. Aurat perempuan dengan lelaki yang ajnabi ni apa dia? Semua kena tutup, melainkan tapak tangan, muka. Tutup aurat perempuan dalam sembahyang. Dia bahas banyak lagi lah, khilaf ulama. Jadi tak boleh buka aurat di hadapan lelaki. Contohnya tak pakai tudung, dosa. Itu semua tu perkara untuk menjaga nasab supaya tidak berlakunya perzinaan di antara lelaki dan perempuan. Baik. Dan diharamkan pula mendedahkan aurat perempuan di hadapan lelaki yang halal, yakni lelaki yang asing, yang sah dinikah, kerana ia aurat itu sebab bagi keinginan nafsu yang menjadi tangga bagi berzina. Ini orang panggil katuk pintu. Aurat ni perkara yang wajib kita kena katuk. Pasal apa? Dengan membuka ataupun mendedahkan aurat itu, aurah, maka perkara tu boleh membawa kepada berlakunya keinginan, yang mana keinginan itu menjadi tangga kepada zina. Jadi Islam dia larang. Benda hak boleh membawa kepada haram, maka kita ni dilarang. Macam mana? Inilah maknanya untuk menjaga nasab keturunan supaya tidak terjadinya percampuran benih. Itulah bagi kita apabila kita ni bercerai, sama ada hidup, ada iddah hidup, ataupun kita ni tolak, bercerai mati, dia ada iddah. Bagi orang iddah yang mati, bercerai kerana mati. Pasal apa tu? Untuk menjaga nasab, supaya tidak bercampur yang dikatakan benih. Itulah ditetapkan bagi orang perempuan yang bercerai itu dia ada iddah, kecuali perempuan yang bercerai ketika mengandung, lepas tu dia beranak. Apabila beranak, habis iddah dia. Boleh kahwin terus. Tetapi selain daripada tu tak boleh. Dia adakan iddah. Masa tu kita tak boleh orang perempuan berhias, keluar sewenang-wenangnya. Pasal apa? Takut orang berkenan menikah ketika tu. Apabila menikah ketika itu, rahim takut tak bersih, takut bercampurnya percampuran benih di antara suami hak lama dengan suami yang baru. Itu Islam dia jaga semua ni supaya menjaga nasab, menjaga keturunan. Dan haram pula berkhulwat lelaki dengan perempuan, yakni duduk di tempat yang sunyi. Diharamkan. Dan sebagainya daripada perkara yang dilarang daripada agama itu dengan sebab untuk menjaga nasab, daripada perkara yang menjadi sebab bagi merosakkan nasab itu. Jadi Islam dia jaga benda-benda ni
supaya terpelihara terjaganya nasab keturunan, keturunan kita. Baik. Itulah setengah daripada Ahlul Bait. Dia tak bagi perempuan daripada kalangan keturunan mereka itu menikah selain daripada Said. Itu dia jaga. Pasal apa? Untuk jaga benih. Kalau tak ada dah benih, putih. Apabila perempuan itu, contohnya ayah dia Said, mak dia Syarifah, dapat anak perempuan Syarifah juga, kemudian terputuslah nasab kerana perempuan nak hubung balik, menikah dengan lelaki Said balik, baru dapat anak Said balik. Tapi kalau Syarifah kahwin dengan yang biasa, habis putih nasab. Jadi untuk menjaga benih zuriat Rasul ini, maka di antara pendapat yang keras, mereka suruh kahwin juga Syarifah dengan Said. Itu kalau Syarifah kahwin dengan orang biasa, sah pernikahan. Tetapi untuk menjaga nasab sahaja, maka dijaga akan keturunan supaya lebih banyak lagi zuriat daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kata mana ada keluarga Nabi, Nabi mana ada anak lelaki, semua mati. Ya, Nabi tak ada anak lelaki, tetapi Nabi ada Siti Fatimah Az-Zahra menikah dengan Sayyidina Ali, maka daripada pernikahan Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, maka lahirlah cucu Nabi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu yang lelaki, Sayyidina Zainab perempuan. Daripada inilah keluarnya zuriat-zuriat Nabi sampai pada sekarang ni. Maka dicatat keturunan mereka bin sampailah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu menjaga nasab. Yang kelima, kemaluan dan kehormatan. Kemaluan di sini dengan maksud muruah, marwah kalau dalam bahasa kita Melayu, menjaga muruah, kehormatan. Wajib kita memelihara akan kehormatan, image, air muka. Maka wajib dipelihara akan dia, akan muruah, kehormatan, dengan menjauhi seseorang daripada mengerja dan melakukan perkara-perkara yang menghilangkan kemaluan, yakni kehormatan dan kehormatannya. Jadi wajib kita memelihara kehormatan diri kita. Macam mana? Contoh kita orang yang belajar agama, buat guna, maka kita kena duduk cara-cara kita lah. Tutup guru dulu, dia jaga bab ni, adab. Atau apabila masuk pondok, dia cukup kepala budak-budak. Pasal apa? Untuk menjaga budak-budak ni. Kalau kepala botak, dia malu. Apabila malu, dia pakai lebay, kepiah. Apabila pakai kepiah lebay, malu ke kepiah, malu ke lebay tu tak gamak nak masuk ke tempat-tempat yang diharamkan. Macam tikam ekor tak gamak lah. Pi disko ke, malu. Takkan kita tok lebay pi disko, orang kata. Maka dengan sebab itulah tok guru dulu apabila pelajar-pelajar masuk ke pondok, dia cukup kepala. Itu sebab dia. Itu sebab dia. Lepas tu dia kata sunnah taruh rambut panjang ni. Tok kata apa? Cari sunnah hak lain banyak lagi. Cari sunnah hak lain banyak lagi. Makik tahajud tengah malam. Banyak lagi sunnah-sunnah yang boleh buat. Itu cara tok guru dulu mereka menjaga murid-murid. Pasal apa tu? Untuk menjaga muruah, kehormatan, image yang selayaknya bagi seseorang itu. Contoh kita ni orang agama, takkan kita nak pergi minum ayak depan disko? Tak boleh. Pasal apa? Kalau kita buat lagu tu, ditahmah man tashabbaha min qaumin fahuwa minhum.
Barang siapa yang kesamaran dengan sesuatu kaum, maka dia masuk dalam golongan kaum tu lah. Orang akan tuduh lah. Itu kita kena jaga. Kalau tak mau bagi orang tuduh, kita jangan terlibat dan bergaul dengan perkara yang macam tu. Kita minum teh, tapi kita duduk semeja dengan orang minum arak. Orang tuduh kita minum arak. Gitu. Itu contoh memelihara kehormatan, imej, muru'ah. Itu wajib kita menjaga supaya kita ni tak dituduh daripada kalangan itu. Maka kerana inilah dihad akan orang yang menuduh ia orang tu akan yang berjurus, yakni akan orang yang baik, budi pekerti yang baik serta beriman. Maka orang yang tuduh orang buat benda ni, maka dihad, dia ambil tindakan. Kalau tak ada saksi, tak ada bukti, dia tuduh, orang hak tuduh tu kena hukum. Ini Islam. Maknanya membela muru'ah, membela kehormatan, memelihara air muka, memelihara imej sebagai seorang Muslim itu. Tu orang tuduh kalau tak ada bukti, tak ada saksi, orang hak tuduh tu akan dikenakan tindakan kembali. Contohnya, orang tuduh seseorang tu berzina umpamanya, ataupun liwat seumpamanya, tak ada bukti, tak ada saksi, orang yang tuduh tu akan dikenakan tindakan khazaf. Tak ada bukti, tak ada saksi, tuduh ya. Kalau macam tu, nanyalah kawan hak tak buat ni, sedangkan dia baik. Maka kalau lagu tu dihad kepada hukum khazaf, diserbat orang yang tuduh tu 80 rotan. Kalau macam tu, tak beranilah orang nak tuduh. Kalau nak tuduh, mesti kemukakan bukti, mesti kemukakan saksi. Adapun video, maka dibahas oleh ulama-ulama sekarang ni, video tak boleh menjadi saksi utama. Pasal apa? Boleh diedit. Kepala orang nubuh badan orang ni, tak boleh. Islam, dia kena ada saksi, melihat dengan mata. Saksi itu pula saksi yang adil, yang soleh, yang dipercayai amanah agama dia. Itu syarat-syarat dalam Islam supaya tidak menjadi pertuduhan, na'udzubillah, yang banyak berlaku lala ni. Itu kita kena jaga. Dan ditakzirkan akan orang yang menuduh ke atas orang yang tidak berjurus, dan diharamkan. Berjurus ni baik. Dan diharamkan sangka jahat sama sendiri. Jadi kita tak boleh tuduh walaupun dia tak baik. Kita tak boleh tuduh sewenang-wenang. Kita nampak dia ni tak mengaji, nampak dia ni tak sembahyang, tak tutup aurat, tak boleh kita hukum dia jahat. Melainkan kita kena tengok, baru kita boleh kata. Itu tak boleh. Nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawallau sarair. Kita hukum hak zahir, hak mana kita nampak. Hak kita tak nampak, tak boleh, kita tak boleh, haram bagi kita ni menuduh, tak boleh. Berdosa hukum dia. Dan haram kita menyengkakan jahat sesama sendiri. Ini tak boleh. Ini di antara kewajipan untuk memelihara kehormatan sesama kita Muslim. Untuk kita ni menjaga kehormatan sesama kita orang yang beriman. Itu Islam. Comel sungguh. Jaga agama, jaga nyawa, jaga pula yang dikatakan akal, jaga nasab, jaga kehormatan, supaya tidak ada pertuduhan sewenang-wenangnya. Kalau tak naya.
Macam Uzair, dia tak apa wali. Orang tuduh kata dia berzina, anak tu, bayi tu bercakap, tak, bukan Uzair, bapa aku ni orang lain. Tak apa, dia wali. Allah Ta'ala zahirkan. Tapi kalau macam kita orang tuduh, na'udzubillah, kita minta jauh. Kita tidak ada cara lain melainkan hukum Islam lah yang akan membela kita. Kita tak buat, orang tuduh tiba-tiba. Nak buat guna? Kita tak buat. Orang tuduh. Maka oleh sebab itulah ada had di dalam hukum Islam. Kalau tuduh tak ada bukti, tak ada saksi, orang yang tuduh tu kena takzir, kena hukum balik. Kena hukum balik. Habis itu. Baik. Lala ni lebih-lebih lagi lah. Ambil muka kita, nombor telefon orang lain, duk minta duit macam-macam, contoh. Padahal bukan kita tak tahu apa. Itulah kita ni, apabila berlaku macam tu, selidik dulu, jangan gopoh. Contoh buh muka orang ni nama dia bank in, bank lain, tu takkan sama, nama tak kena dah. Contohnya muka dolar Paklah, contoh nama ni Zaid, lain dah nombor akaun tu pun. Di situ tu kita boleh beza dah. Begitu juga Lala ni, kalau orang minta kod nombor bank dan seumpamanya, kita jangan bagi, melainkan urusan kesemuanya di kuanter. Kita pergi ke bank sendiri. Kalau minta dalam telefon ni, jangan sekali-kali kita bagi, sama ada panggilan ataupun menjawab SMS ataupun WhatsApp. Itu kita berada di zaman Lala ni. Macam-macam yang berlaku. Itu kena ada pengawalan. Habis itu. Dan diharamkan pula membongkar rahsia sesama sendiri. Aib, membuka aib. Haram. Dia dosa dengan Allah Ta'ala, dia dengan Allah Ta'ala. Barangkali dia bertaubat, memohon maaf kepada sesama sendiri yang dia buat dosa, Allah Ta'ala ampun dia. Tapi kita hak dedah aib dia. Itulah menyebarkan akan aib seseorang ataupun fitnah seseorang ni, macam kita ni tabung bulu ayam pada ketika angin yang sangat kuat. Nak kutip tak lihat. Angin tu kuat, kita ni ambil secekak bulu ayam, balik. Nak kutip tak lihat. Begitu juga kalau kita menyebarkan berita palsu, fitnah ataupun membuka aib seseorang, berita tu akan pi rata. Tak mungkin dia tu duduk setempat. Itu ada orang buat salah kepada seorang aulia, dia minta maaf. Dia kata, aku maaf sebelum aku maaf kat hang ni, sebelum hang mai minta maaf kepada aku. Dia duk fitnah wali ni. Seseorang ni fitnah wali ni. Jadi orang ni pun diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, mai minta maaf, minta ampun, alhamdulillah, minta redha. Dia kata, aku maaf kat hang sebelum hang mai minta maaf kat aku. Tapi perbuatan hang menyebarkan cerita-cerita yang tak betul ini, pi rata tak mungkin dia akan kembali seperti baling bulu ayam di ketika angin kuat. Tak mungkin kita nak kutip balik, tak boleh. Cerita tu tak mungkin kita nak tarik balik, payahlah. Walaupun tak betul, bukan semua orang tak percaya, ada yang percaya. Tu kita kadang-kadang seriau, mengaji elok dah, akidah elok, sembahyang jemaah elok. Tapi kalau ikan masin tu garam, dia tak masuk garam tu penuh lagi dalam badan. Lepas-lepas mengaji minum air, dia lewat
Dia ni na'udzubillah, perkara yang tidak nyata, perkara yang tidak ada saksi, perkara yang tidak diputuskan oleh mahkamah, tidak ada saksi, tidak ada bukti, tak boleh kita menyebarkan berita itu. Orang yang mereka cerita munafik, berani. Orang yang menyebarkan berita palsu yang tak nyata ni fasik, dosa. Betul ke mana? Dosa tak ambil tahu. Tuhai dia kalau dia buat sekalipun, dia dengan Allah Ta'ala. Kita bukan ada untung ada rugi, apa ikut suka dia. Itulah sebab kalau kita ni duk mengaji sambil-sambil kita duk buat benda lagu tu, sembahyang kita ni payah khusyuk, hati kita berzikir payah nak ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, akal kita suka duduk nak campur hai orang. Hai kita dengan Allah Ta'ala ni kita utamakan. Adapun dia sungguh tak sungguh, hai dia. Kalau dia buat sungguh pun dosa dia, bukan dosa kita. Kalau dia ampun, minta ampun kepada Allah Ta'ala, bertaubat, Allah Ta'ala ampun dia. Nah, tu kita ni kena jaga diri kita. Tu belajar ni untuk perbaik diri kita, bukan untuk nak buah orang. Tu depa tu hari ni depa kena lah. Tajuk tu kena pala depa. Duk kena pala orang, pala kita tak kena lagi. Nah, dak, bukan lagu tu. Kita mengaji ni sepatutnya kita nak bagi rasa kita hak kena ni. Nah, kita ni hak tak betul ni kita, hak nak perbaik ni kita. Untuk apa? Untuk kita menuju kepada Allah Ta'ala, untuk kita nak kepada keredaan Allah Ta'ala, untuk kita perbaiki hati kita, untuk kita perbaiki amal kita, untuk kita perbaiki. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati dan amal kita itulah tempat yang Allah Ta'ala nilai. Kita perbaiki hati kita, amal kita, hak mana tak elok kita tampung buat bagi elok. Pasal apa ni? Pasal kita semua nak menuju kepada Allah Ta'ala, nak berhadap kepada Allah Ta'ala. Gitu. Kadang-kadang berani, na'udzubillah. Nah, mengaji dah haram, halal, dosa semua, tapi berani. Dan diharamkan memaki hamun dan mengumpat dan sebagainya daripada perkara-perkara yang menghilangkan kemaluan dan kehormatan seseorang. Mengaji hari-hari, sorban atas kepala, duk maki orang, kawan ni haram jadah, kawan ni haram jadah, na'udzubillah. Jangan lagu tu. Nah, jangan macam tu. Kita kena jaga kehormatan, supaya apa yang terzahir daripada zahir kita ini, daripada nur ilmu yang kita belajar, maknanya kalau orang tu tak elok sekalipun, kita kata minta Allah Ta'ala beri hidayah dan memperbaiki dia dan kita. Nah, bukan kita tambah lagi. Orang saja no, balah duit 4 juta, 5 juta. Bila hati kita nak elok. Kalau kawan yang curi duit tu bertaubat contohnya, Allah Ta'ala terima taubat dia. Macam mana hal kita dengan dia? Akhirat nanti kita kena pergi cari dia. Kena pergi cari pula dah. Tu satu pasal pula. Jadi memperbanyakkan lagi urusan kita, melambatkan hisap kita di akhirat nanti. Dah kita teruk dah, tambah lagi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita rasa betul apa hak kita buat ni. Kita kata, dah betul. Betul tu bukan kita boleh ubah apa-apa pun. Kalau kita boleh bagi dia insaf, bagus ya. Kita pergi depan dia. Hang curi tu bagi balik. Tak apa kalau lagu tu. Kalau kita ada power macam tu, okeylah kita masuk campur urusan dia. Okey, betul dak hang curi, betul bayar balik. Kalau boleh lagu tu kita sembang. Ni sembang benda hak kita tak boleh buat apa, jumpa dia pun tak boleh.
Itu kita kena jaga supaya hati kita ni, kerohanian kita, akal kita, nafsu kita tak ghalib, tak lalai daripada menjaga hati kita dengan Allah Ta'ala, menjaga akan amal kita, fikiran kita tu tumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dia tu kita serah kepada hukum syarak yang memutuskan kesalahan seseorang itu. Habis itu kita katuklah mulut kita supaya kita tak sebarkan aib dia. Kita tak sebarkan aib sesama kita, orang yang mukmin, orang muslim. Terkadang orang tu baru nak bertaubat main masjid, kita buat puak pula tu duk tunjuk mulut, dia terasa malu, tak main dah, tak main masjid dengan sebab kita. Dia lari daripada kebajikan dengan sebab kita. Na'udzubillah. Sedangkan kita ni sepatutnya kena ada jiwa. Macam mana jiwa besar? Yang tak elok kita nak semua kalau boleh jadi elok. Bahkan kalau yang kafir sekalipun, kalau boleh semua masuk Islam. Ni dah hak Islam dah duk tepi, kita lari lagi pada kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Lepas tu rasa kita betul, rasa kita baik, rasa kita orang yang paling beragama, sedangkan orang lari pada kita. Nah, tu akhlak daripada salafus salih, akhlak ulama-ulama yang mewarisi al-ulama warasatul anbiya. Mereka menyayangi umat, mereka mengasihi umat. Mereka memperbaiki keadaan umat. Kalau tak elok, perbaik-baik elok. Pasal apa? Kena sayang kepada umat. Itu di antara menjaga kehormatan, imej, muruah seseorang daripada muslim itu. Tetapi syarak mengizinkan mengumpat di beberapa tempat. Contohnya di dalam mesyuarat. Dia tak boleh buat kerja, kata dalam mesyuarat, dia ni nampak bidang dia ni tak boleh buat kerja ni, kita kena bagi dia ni ambil jawatan lain. Tak boleh. Kalau kita tak tegur, kalau kita tak usulkan macam tu, tak ubah keadaan. Itu Islam ni, dia ada tempat yang boleh dan ada tempat yang tidak boleh. Ataupun orang panggil peguam untuk memutuskan, hakim tu memutuskan hukuman, dia kena tanyalah apa masalah apa ni. Itu diizinkan. Itu diizinkan. Tapi selain daripada tu tak boleh kita membuka aib. Kerana perkara itu boleh memalukan, menjatuhkan muruah, maruah kehormatan seseorang daripada kita. Gitu. Kemudian yang keenam, dan yang keenamnya menjaga harta. Maka wajib dipeliharakan akan dia, akan harta itu, daripada meminasakan dia dengan sebab ketiadaan membenar oleh syarak. Sama ada mencuri, dosa, merampas, berdosa. Kita duk faham mencuri ni macam kawak duk curi. Bahasa Kedah kita kawak lah, pencuri, penyamun, perompak. Tapi kalau tak mengaji fiqh, kita pun boleh jadi curi juga. Curi ke mana? Kita nak semayang, sejadah kawan kita sah-sah. Contohnya sejadah ni hak cikgu am, kita pun pergi ambil, Allahu Akbar, curi ke mana dia kawan kita. Dia lah walaupun kawan tapi hak dia, kita tak minta redha izin dengan dia, curi lah tu. Dalam Islam dia kira curi kerana mentadbir harta orang dengan tiada redha seseorang itu. Curi. Kita pergi travel, nak semayang, kita tak ada kem melekat kawan kita, dia keluar, kita ambil kem melekat semayang, curi mana kawan kita, curi sebab tak minta redha, tak minta izin. Ada guna. Kalau kita nak guna, minta redha.
kain saya tak ada, tolong hebah kat saya nak guna untuk sembahyang, boleh ke tak? Boleh. Dia redha. Maknanya dia hebah dekat kita jadi milik kita lah sementara. Saya kita hebah dia balik. Lah dia bagi kat kita guna. Saya kita bagi dekat dia balik. Itu namanya hebah dalam Islam. Dia redha bagi kat kita pinjam, kita pun bagi kat dia balik. Itu orang panggil hebah. Baru sah. Kalau tak nama curi walaupun hak kawan kita. Kalau macam tu, apa hukum? Sembahyang sah, pahala tak dapat oleh kerana kita ni curi barang. Tak boleh. Kita kena minta redha. Kepala paik kedai orang, meter dia berjalan, dia kunci, hari tu dia buka, kita pergi ambil yang sembahyang. Dah nak sembahyang, baik sembahyang tu, tapi curi ayat dia oleh kerana kita tak minta kat dia. Kalau kata, ni minta redha saya nak ambil uduk ni, boleh ke tak? Boleh, sila. Tak apa. Ni kita tak minta apa-apa, kita terus guna barang dia. Dia kena bayar. Walaupun sekupang, walaupun 2 kupang, Islam dia kira. Kalau ambil uduk ayat curi, sembahyang sah, pahala tak boleh. Itu menjaga harta. Kita tak boleh khianat walaupun sikit. Nah, tu maknanya Islam ni bagus sungguh. Kena jual yang jelas-jelas. Orang dulu kalau jual buah nyok, dia tak jual biji, dia jual isi. Dia jual ayam, dia jual isi. Pasal apa? Hak buah besar sabutnya, hak isi sikit ni. Timbang isi berapa kita nak jual, baru jelas. Kalau tak nyanyi, pasal apa? Nyok besar kita kira pukul sama RM4, tapi hak tak ada isi ni lagu nak rugilah orang bayar. Islam dia tak izin lagu tu. Tu kalau kita pergi kat Fatani Darussalam Lala ni, masih kuat sistem jual beli cara Islam. Apa? Iaitulah kalau daging depa akan tak di tempat panas bakery darah tu baru timbang. Pasal kalau timbang dengan darah berat darah. Lebih-lebih lagi timbang derian. Hak yang derian kilo banyak tu kulit, bukan isi. Isi tu pula ada hak elok, ada hak tak elok. Nanya kalau beli hak tawak, hak berulak ni. Tu Islam. Dia koyak dulu baru jual. Tu kalau ikut betul-betul. Nah, kalau ikut betul-betul. Tu kita kena bagi jelas. Ni pula masalahnya, iaitulah peniaga makanan. Kita hak mengaji ni kita nak jaga, tapi oleh kerana hak peniaga tu kebanyakan tak mengaji, kita kata mai kira. Dia kata makan dulu saya kami kira. Kalau lagu tu, kalau saya ambil lauk sikit kamu kira mahal, nanya saya. Kalau saya ambil banyak kamu kira murah, nanya kamu. Islam ni dia tak mau bagi nanya dua belah. Kira dulu. Tapi oleh kerana tak reti kita makan dulu, kita pun nak buat guna dah amat. Taklid kepada mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, kena jadi milik kita dulu baru boleh guna. Tapi kita taklid. Nak buat guna lah. Bukan semua reti. Itu fiqh. Al-fiqhu al-fahmu. Fiqh itu menuntut kepada faham. Nah, ini pi rombongan. Orang beli buah tak di tempat driver bas tu. Naik, ambil koyak makan. Hak siapa ni? Walaupun sikit, walaupun semua kawan kita, tapi hati dia, kita tahu kan redha ke tak? Tu kita kena jelas supaya menjaga harta, supaya tidak menjadi peinayaan. Kita kata kira apa sikit ya, sikit tu kena kira. Kalau hak sikit pun tak boleh kira, hak banyak nak kira ke mana? Dia lagu tu. Dia kena bagi jelas. Dia kena bagi jelas. Contoh ni Tok Saleh dok bagi contoh. Guna almarhum tu dia pernah buat contoh. Kita ni kawan. Kita kata musim buah ni kalau nak makan buah mai ambil. Dia semawa untuk makan ya. Ni wak mai ambil sebonek kereta. Kawan tu nak menyiga. Kita pergi ambil
Seumpamanya deriang musangking, kita ambil sebunet. Dia suruh main makan, bukan suruh main ambil banyak. Beda kat keluarga kita tu kena beli. Fahamlah. Ni dia faham betul. Dia kata nak main ambil lah makan. Dia ambil sebunet. Kawan tu terasa. Tu tak jelas tu. Benda tu tak jelas. Benda lagu tu syarak tak izin. Dia jadi syubhah. Dia jadi syubhah. Sekurang-kurang kita kata ni banyak ni, nak kira mana? Dia kata ambil setengah, hak setengah ni bayarlah sikit, saya nak bayar pekerja dan seumpamanya. Jelas di situ. Dia jadi jelas. Dan itu bab yang berkaitan dengan muamalat. Dan keenamnya harta, maka wajib dipelihara akan dia, akan harta, daripada membinasakan dia dengan ketiadaan membenar oleh syarak yang tak diizinkan oleh syarak, seperti mencuri menyamun, ataupun rasuah, ataupun memazir, ataupun yang tak diizinkan oleh syarak, seumpamanya memazir. Tu orang yang memazir, kalau ada 10,000 habis, kalau ada sejuta habis, maka orang tu dia kena baitumal pegang harta dia. Dia tak boleh urus. Orang panggil sapih. Sapih ni dia tak pandai jaga harta. Maka wajib baitul mal tahan. Kerajaan kena tahan harta dia kalau dah habis. Kalau ada tanah pusaka 100 helung habis, duit dalam bank habis, tak ada apa, sapih namanya. Kalau lagu tu kena tahan harta. Kalau lagu tu nanya, kalau anak dia pun tak ada nak makan nanti, sampai habis tak ada apa, kena tahan harta seseorang itu. Kerana inilah diharamkan mencuri. Nak jaga harta tu. Baik, curi itu pula kita kena jaga harta balik kita, hak yang tuan ni kita kena jaga, wajib. Contoh mana? Barang mah kena buh dalam beg, buh dalam bilik, kunci. Jangan tak beg kita ni di atas meja makan orang sambang. Kalau kita tak jaga harta kita, maka hukuman itu cuai. Apabila cuai, sekiranya sampai had nisab sekalipun, tak boleh had dengan hukuman kepada orang yang curi itu, maka dipindahkan kepada ta'zir. Sebab cuai balik tuan, walaupun dia curi itu banyak, contohnya 2 juta, tak boleh kerat tangan orang curi itu sebab cuai tuan. Lalu tu mana? Ta'zir, buhlah menyerah, potong tangan tak boleh sebab cuai tuan. Tu dia ada Islam ni, dia ada tahap-tahap hukuman dia. Begitu juga berjudi, membazir, menipu. Na'udzubillah. Tipu mana? Tu Tok Saleh rahimahullahu ta'ala, dia kata bagi jelas. Ni ketam tu 4 ekor, bubuh pinggan tinan bagi tinggi. Nampak banyak beli 4 ekor nampak banyak. Tu masuk dalam syubhah. Syubhah. Jadi kita kena jelas, membazir ni seumpama sapih tadi, habis harta guna kepada jalan yang tak faedah, sampai tak ada harta dia. Orang kalau duit pergi ke Mekah ke, buat wakaf ke, tu puas hati. Ni guna tak tahu kok mana. TV ada dah besar beli besar lagi, hak besar beli besar lagi, 4-5 TV mazir. Tu tak boleh. Menipu dan membelanjakan kepada perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak, tak boleh juga. Habis tak ada arah nak nama. Contohnya pergi bagi duit tempat disko, haram, diharamkan oleh syarak. Duit kita belanja ke arah tu berdosa. Ar-ridha bil mu'siyati mu'siyatun. Redha dengan perkara maksiat
maka dihukum berdosa juga. Tak boleh. Duit banyak, nak ambil nama, nak dapat nama dan seumpamanya. Contohlah, nak ambil pengaruh, bagi 1 juta buat tokong. Hak tu diharamkan oleh syarak. Ar-ridha bil kufri kufrun. Walaupun kita tak sembah tokong, kita bagi seolah-olah kita redha sokong. Ar-ridha bil kufri kufrun. Walaupun kita tak sembah tokong, dosa kita dapat. Nauzubillah. Itu kita kena jaga dalam syarak. Macam-macam kalau tak mengaji ni, dia jadi macam-macam. Contoh baru ni, viral. Benda tu nampak elok tapi syarak tak izin. Lagu mana? Orang India non muslim, Hindu lah, non muslim, mai cuci masjid. Lepas tu hak Melayu ni pun nak dapat TikTok yang tertinggi, maka dia pun pergi basuh tokoh Hindu. Hak tu tak boleh, biar dia basuh lah tu. Kita basuh rumah dia sudah lah. Oh, nak tunjuk kata kami ni baik, pergi tolong basuh lah. Walaupun benda tu nampak elok. Orang panggil rumpun apa yang dikatakan kesatuan berbilang bangsa ni. Tapi cari jalan lain lah. Cari jalan lain. Kita pergi basuh rumah dia ke, kawan-kawan kita. Tokong tu tak payah kot, biar dia basuh sendirilah. Sebab benda tu diharamkan oleh syarak. Walaupun kita nampak benda tu macam pakat untuk kebaikan, tetapi diharamkan oleh syarak. Tak boleh. Tak boleh. Kita ada had. Dalam Islam ni kita ada had. Ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ni penjara kita. Nak bebas tak boleh, dia ada had. Takat ni boleh, takat ni digaris batasan oleh syarak, tak boleh. Hak ni boleh, ni tak boleh. Tak boleh. Hak tu tak boleh guna akal, kita kena guna berpandukan kepada nas-nas agama, nas-nas syarak. Tutup Saleh dia cerita 2 peristiwa ketika itu. Zaman tu zaman orang jahil. Buat apa? Baiknya dia ni, Melayu ni disik dengan seorang Cina ni. Dia kata, "Pak, hang ambil lah tanah aku wakaf ke hang, buat tempat tokong hang." Wakaf buat tokong. Nauzubillah. Kalau wakaf buat pondok, alhamdulillah. Wakaf buat surau, alhamdulillah. Nauzubillah. Yang kedua, dia ni keturunan Panglima Pendekang. Ketika Jepun nak tembak dia tu, dia kata, aku ni, keturunan aku ni hina kalau mati tangan penjajah, hina mati di tangan musuh. Meh napang tu, pang, dia tembak diri dia sendiri. Kalau Jepun tu tembak dia, dia niat untuk mempertahankan agama, mempertahankan negara, syahid. Tapi kalau dia tembak diri dia sendiri, mati kata. Itu maknanya kita tak boleh ukur dengan akal fikiran kita. Kita kena ada guide, kita kena ada panduan dengan hukum syarak. Kita ada panduan dengan hukum syarak. Macam basuh tokong tadi lah. Nampak macam elok tapi tak boleh. Dan mengambil harta dengan jalan yang haram, seperti memakan riba dan mengambil cukai dan makan suap, iaitu rasuah ar-rashi wal murtashi finnar, yang memberi dan mengambil rasuah itu di dalam neraka. Hak beri, hak terima. Apa rasuah? Membenarkan yang tak benar dan mentak benarkan yang benar. Hak betul kata tak betul, tak betul kata betul. Itu namanya rasuah. Betul-betul ni bukan hak kita ni, nak bagi jadi hak kita juga. Bagi duit, kita bagi dosa, dia terima pun dosa. Memang perkara ni tak betul ni, nak bagi betul juga, tu rasuah. Tapi kalau betul-betul hak kita, kalau tak bagi duit, dia tak buat. Bagi.
Aku bagi ni suruh hamba kerja, kalau dah tak jalan kerja. Kalau isi borang tu tinggi ni, kalau kita tak bagi duit, borang kita duduk bawah tak pernah naik. Jenis kena bagi duit juga, duit kopi nama dia. Tanah tu hak kita, semua hak kita, sah memang hak kita. Cuma urusan tu lambat kalau tak bagi duit, kita bagi tak salah. Dia hak ambil tu salah pasal duk kira nak makan kopi. Dia buat perkara tu menyebabkan susah kepada orang. Dia salah, kita bagi tak salah. Sebab hak kita. Bukan kita nak menyalahkan apa-apa ataupun membetulkan yang salah dah. Hak kita betul-betul. Hak kita betul-betul. Gitu. Kita naik kereta. Naik kereta ni, kereta kita, rotek kita bayar, cukai kita bayar, tol naik kita bayar. Kan? Lepas tu kita ni 112 lebih 2 ya. Dia tahan. Dia kata lebih ni. Lebih hak. Kita kata kita ni dah lah sakit perut. Ada kerja. Orang nak tunggu tu. Lebih 2 ya. Bukan duk belah siapa-siapa pun. Dia tak ada apa ringgit. Boleh bagi kat saya. Kita untuk memudahkan bicara, ambil 10 ringgit buh. Kereta aku bukan duk salah apa. Hang ambil tu salah, aku bagi tak salah. Tutup Isaleh, dia kata sebab tak ada nak menyalahkan ni, nak membetulkan yang salah ke, nak menyalahkan yang betul ke, tak. Semua betul hak kita jelas-jelas. Dia ambil tu dosa. Sebab pasien cari makan jenis tu. Na'udzubillah. Habis itu ar-rashi wal murtashi finnar. Tanah tu hak orang, kita nak bagi jadi hak kita juga tak betul tu. Suap rasuah tu berdosa yang teramat-amat. Orang yang macam ni diazab oleh Allah Ta'ala sekerah-kerahnya, na'udzubillah. Nabi kata orang yang bagi dan terima rasuah tu dalam neraka. Ni kerah ni, bukan dia benda main-main. Bukan benda main-main. Dia kata gaji saya sikit, anak saya ramai, kalau tak buat jenis ni payah nak makan. Fikir, makan ni benda sat ni, kita nak tanggung di akhirat lama. Kemudian kalau kita tengok, kalau gaji sikit sekalipun betul dengan syariat, berkat cukup. Kalau kata gaji 1,000 lebih, kita ni tak menyalahi syarak, buat hak syarak suruh betul-betul, duit hak 1,000 lebih ni cukup. Tapi kalau kita ni buat jalan yang tak betul, memang tak cukup. Walaupun 3,000, 4,000 gaji tak cukup. Tu orang panggil tidak ada barakah. Apa dia berkat? Ziyadatul khair al-ilahi, bertambah kebajikan yang Allah anugerah. Maknanya rezeki kita ni kita minta berkat. Tu kalau orang kata nak doa apa ni? Doa minta senang dan berkat. Minta senang, jangan minta kaya. Ramai orang kaya tak senang. Minta cukup dan berkat. Tak apa. Duk tenang, tak ada susah hati. Cukup, Allah Ta'ala mencukupkan, dan barakah, berkat. Jangan minta doa kaya, takut saya kaya tak senang. Bahaya. Jangan minta doa kaya, takut kaya tak senang. Lah ni relax boleh main mengaji, tenang, duit banyak, risau, saya takut orang rompak pula tinggal rumah tak senang. Tu jangan minta kaya, minta senang, cukup dan berkat. Habis itu. Baik. Jadi diharamkan makan riba, mengambil cukai, memakan rasuah dan sebagainya daripada pengambilan yang haram. Itulah 6 perkara dinamakan dia kuliat yang 6. Mana dia? Jaga agama, kemudian menjaga nyawa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan,
Yang kelima, memelihara akan kehormatan, imej, muruah. Dan yang keenam, menjaga harta. Jadi 6 ni dinamakan kuliah yang 6 yang berlaku pada manusia sebagai asas dan pokok bagi seseorang yang beragama Islam. Selama mana hidup di dalam dunia ini, wajib kita ni menjaga ke-6 itu. Bapa kalau kita jaga elok-elok, akan jadi aman, tenang, harmoni dan seumpamanya bahagia. Dan daripada 6 itulah tercabang beberapa banyak hukum-hukum agama. Daripada 6 itulah dia ada hukum-hukum di dalam hukuman Islam yang dinamakan jinayat. Dia ada hudud, ta'zir, qisas. Itu hukum di dalam asas untuk menjaga 6 perkara ini. Kalau tak ada 6 ni selera. Kalau tak ada 6 ni selera kita. Dan Syekh Yusuf Ahmad pernah cerita, semasa dia megang khadi dulu, ada beberapa felda bini hang tidak dengan bini aku, malam esok bini aku tidak dengan bini hang, jadi selera kata lagu tu. Maka hukum macam ni lah kena, supaya menyekat. Kalau tak terkawal. Na'udzubillah. Kalau ada hukum dia ada had, dia ada hukuman. Kalau ada hukuman dia ada had dia ada garisan panduan dia. Kalau buat lagu ni salah, kena hukum. Dan daripada 6 itulah tercabang beberapa banyak hukum agama. Dan yang terlebih besar daripada 6 itu ialah agama. Yang paling besar sekali, hifzuddin, menjaga agama. Hak tu yang paling besar sekali. Dan yang 5 itu boleh dikatakan barang yang di bawah agama itu. Hak paling besar sekali kita kena jaga iman dan Islam kita. Hak tu yang paling besar. Dan sebesar-besar barang yang boleh menjadi rosak agama, iaitu riddah, murtad, na'udzubillah. Jadi kena jaga agama supaya tak jadi murtad. Murtad ni keluar daripada Islam, na'udzubillah. Ramai lah ni. Oleh kerana tak ada akidah, dia ni tolak syariat Islam. Tak mau pakai tudung, tak mau tutup aurat, tak mau duduk di bawah undang-undang Islam. Nak hapuskan pejabat-pejabat majlis-majlis agama di setiap negeri pula. Ni dah ada yang berani bersuara di dalam negara kita, terutamanya puak liberalisme. Dulu takat sekular ya, mai pula liberal, plural. Sampai pejabat-pejabat agama pun tak usah bagi ada, senang. Payah lu kacau orang. Duk tangkap khalwat, duk tangkap sana, tangkap sini. Jadi, tidak ada kebebasan hak kemanusiaan di atas nama hak kemanusiaan. Itu liberal. Na'udzubillah. Tu kalau tok-tok guru hak nak melawak, dia kata hang buat neripak hang neri, tak usah duk bumi Allah Taala ni. Naik langit pun hak Allah Ta'ala, bumi pun hak Allah Ta'ala, kena ikut undang-undang dia lah. Kalau tak mau ikut, sila buat negeri sendiri. Boleh ke? Tak boleh. Tapi nak bercakap mana, dia tak faham akidah. Kalau dia belajar akidah Allah Ta'ala ada, Allah kuasa, Allah tu maha agung, dia kenal Allah Ta'ala, dia kenal diri dia. Oleh kerana lagu tu dia bercakap, oleh kerana tak kenal nak buat apa. Maka orang yang macam tu lagi lawan, lagi kuat dia lawan kita. Betul kan? Doa, moga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada dia. Cumanya kita sekat masyarakat, pemikiran yang seperti ini terkeluar daripada pemikiran Islam dan boleh merosakkan agama kita Islam. Na'udzubillah, apabila menolak, mempertikai ataupun tidak terima akan hukum syarak. Na'udzubillah. Ini kita kena jaga dengan akidah kita. Jadi setakat tu dululah kita berhenti. Untuk menjaga agama, kita kena jaga perkara supaya tidak jadi murtad. Na'udzubillah. Kita minta jauh, janganlah terjadi kepada diri kita, kepada isteri kita, suami kita. Jangan terjadi perkara ni kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Minta Allah Ta'ala jaga zuriat-zuriat kita sampai kepada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah dalam sekali ataupun dua kali lagi khatamlah kitab Misbahul Munir.